Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soalan yang pertama, apakah pandangan PAS Kawasan Pekan tentang pengumuman durian runtuh kepada peneroka yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri di Jengka baru-baru ini? Bismillahirrahmanirrahim. Tentang durian runtuh yang diumumkan oleh Perdana Menteri di Jengka 8 baru-baru ini, dia akan mengagihkan wang sebanyak 15,000 kepada setiap keluarga peneroka. Memang sesuatu yang baik. Nak bagi bantuan pada siapa pun, kita sentiasa menyokong. Lebih-lebih lagi peneroka yang telah pun bertungkus lumus menjayakan Felda. Tapi yang jadi masalah pada kita, dalam masa yang sama dia mengedarkan borang pinjaman bank untuk disain oleh setiap peneroka. Mana-mana yang tak sign itu yang dia marah tu. Dia rasa orang ni tidak menyokong dia lagi. Jadi borang pinjaman bank yang diedarkan itu di dalam bahasa Inggeris lebih 60 muka surat yang tidak boleh dibawa balik. Sign di pejabat Felda ataupun di balai raya tempat dia nak agih wang buat kali pertamanya sebanyak 5,000 kepada ketua peneroka. Jadi dengan sign apa yang kita tak faham, ini jadi masalah. Siapa yang tak sign, bukan setakat dia marah, boleh menyebabkan tak dapat durian runtuh yang dijanjikan itu. Sedangkan kita tahu pinjaman bank ni, tidak ada satu bank pun yang boleh bagi pinjaman tanpa ada sebarang cadaran. Yang paling membimbangkan kita, tanah peneroka yang 10 ekar itulah jadi cagaran. Peneroka nak cagarkan dengan apa lagi melainkan tanah 10 ekar milik peneroka. Sedangkan sebelum ini Felda Plantation yang 360,000 hektar itu telah digadai kepada Felda Global Venture Holding supaya Felda ni dapat menyenaraikan di bursa saham KL. Jadi Felda Plantation telah digadai 99 tahun. Sekarang ni peneroka kena sign pula borang untuk pinjaman bank yang risikonya akan ditanggung oleh peneroka. Kalau sekiranya penyenaraian ini akan terus maju-maju dan terus meningkat, mungkin tak ada masalah besar yang akan ditanggung oleh peneroka. Tapi selalunya saham ini bila diakumkan memanglah dia meningkat, tetapi selepas itu dia mula menurun. Seperti saham-saham amanah yang kita tengok. Sebagai contoh, amanah saham Johor, nilainya RM1. Dijanjikan siapa yang beli saham ni, bank bagi pinjaman dan tak payah bayar ke bank. Daripada keuntungannya lah akan bayar ke bank. Ya, dia katalah pinjam RM100,000 daripada bank dan tak payah bayar, akhirnya kamu akan dapat keuntungan semua ni. Bayar ke bank tu keuntungan daripada saham. Tiba-tiba dia menurun sehingga hari ini nilainya 11 sen. Jadi semua orang yang meminjam dengan bank kena bayar. Akhirnya terpaksa jual harta, bergadai dan sebagainya untuk bayar, dan ramai kita dipahamkan ramai di antaranya menjadi muflis, bintang, kerana terpaksa bayar bulan-bulan pinjaman yang 50,000 yang 100,000 daripada bank. Jadi kita takut ini pula berlaku kali kedua apabila saham Felda Global Venture ini akan merunung. Pada masa itu peneroka akan bayar dengan duitnya sendiri pada bank, dan kalau tak mahu bayar, tergadailah tanah mereka. Itu yang kita paling bimbang. Jadi saya nak menambah sikitlah tentang durian itu ni. Memanglah kita sendiri rasa sukacita kerajaan nak membantu peneroka dengan mengisytiharkan 5,000 kepada ketua keluarga, kepada isteri dan juga anak-anak. Tapi apa yang kita rasa duka cita, ataupun saya sendirilah rasa terkedu dengan ucapan Perdana Menteri semasa
lancarkan ataupun mengisytiharkan Durian Runtuh ni mengeluarkan satu perkataan yang tidak wajar sebagai seorang Perdana Menteri, lebih-lebih lagi pemimpin sebuah negara Islam, di mana beliau dengan jelas mengatakan bahawa mereka-mereka yang tak mau sign ni, yang telah pun membawa perkara ni ke mahkamah, haram jadah. Bukan sekali diulangi perkataan haram jadah ni. Dan beliau juga mengatakan, saya tidak redha, saya tak rela penembaga yang tersebut mengambil Durian Runtuh ni. Saya nak bagi tahu dan saya nak memperingatkan, bukan setakat pada menteri dan bukan siapa saja, bahawa Felda bukan harta milik pusaka bapa-bapa orang UMNO. Mereka bekerja daripada tahun 70-an membangunkan Felda, dengan Felda, dengan kudrat keringat mereka lah, maka Malaysia menjadi satu negara pengeluar minyak yang terkenal. Bermaknanya peneroka lah yang berhak untuk menuntut segala-galanya di atas faedah yang telah diperoleh oleh negara. Sebab mereka yang mengeluar keringat, mereka yang berusaha. Begitu juga saya nak sentuh berkenaan dengan cabaran Ismail Subri supaya peneroka Felda yang tidak bersama dengan mereka keluar daripada Felda. Sekali lagi saya tegaskan, Felda bukan milik pusaka bapa dia. Kerana apa? Mereka cuba membuat satu ugutan dan menakut-nakutkan peserta Felda, begitu juga rakyat. Kerana Felda ini milik negara, milik, kalau dalam negeri Pahang, tanah itu milik negeri Pahang, kalau negeri Kelantan milik negeri Kelantan, dan seterusnya. Jadi saya rasa mereka yang hidup sebagai ahli politik yang diberi amanah oleh rakyat, laksanakan pemerintah ini dengan jujur dan ikhlas. Jangan cuba-cuba untuk menakut-nakutkan rakyat, terutama peserta-peserta Felda ini, dengan ugutan yang bermacam-macam. Kerana apa? Mereka sendiri dibayar. Mereka sendiri dibayar dan mereka makan hasil daripada negara. UMNO tidak ada walau satu sen pun membayar kepada mereka. Terima kasih. Soalan seterusnya, di dalam media baru-baru ini, segelintir yang mengaku sebagai ahli persatuan veteran tentera yang membuat tarian punggung di kediaman Ambiga. Sebagai pesara tentera, saya minta Kapten buat komen sikit, insyaAllah. Terima kasih. Ya, ini isu ni memang saya rasa duka cita sungguh lah. Kenapa media membuat satu highlight tentang kelakuan beberapa bekas tentera yang membuat pertunjukan yang dinamakan tarian punggung, ya, di depan rumah Ambiga. Jadi saya nak jelaskan di sini. Dan kalau kita tengok dalam tu hanya tak sampai pun 20 orang. Apabila dia katakan mereka mewakili bekas tentera, ini ada satu pembohongan yang amat besar, satu tindakan yang sungguh memalukan. Kerana apa? Persatuan tentera ni berada di Malaysia ni di setiap negeri, dan juga dia mempunyai keahlian, dan hampir 300,000 sama ada mereka ni masih lagi tidak menjadi ahli persatuan tentera ataupun telah menjadi ahli persatuan bekas tentera, tetapi mereka ini telah pun diletakkan di bawah satu badan yang dipanggil Veteran Angkatan Tentera, yang mana di situ dia ada pengarah dia yang diwujudkan oleh kerajaan. Pengarah dia yang berpangkat Major General. Adalah mustahil
mereka ini mewakili satu veteran Angkatan Tentera. Kerana saya rasa sebagai kaki tangan kerajaan, terutama sekali pengarahnya seorang Major Jeneral, merestui perbuatan begini. Lebih-lebih lagi kita tahu seorang Angkatan Tentera, sama ada dalam perkhidmatan atau selepasnya, mempunyai satu model ataupun satu akhlak yang cukup disanjung lah. Sama ada semasa perkhidmatan atau selepas perkhidmatan. Apa yang menduka citakan saya, dia pergi ke depan rumah Amiga tu kerana nak memberi tahu atas sebab tidak bersetuju dengan tindakan Amiga yang merestui apa ni? LBG apa? Gay dah lah maknanya hubungan sejenis ni. Sedangkan sewaktu dia datang ini, perkara ni tak berbangkit. Yang berbangkit adalah masalah berhubung dengan bersih 3. Amiga tak terlibat dengan bersih 3 ni secara langsung kerana pengurusinya adalah sastrawan negara, iaitu Datuk Isam Said. Mengapa dibawakan masalah hubungan sejenis ni? Dan saya nak cabarlah kalau bekas tentera ni, dia merasa bahawa dia seorang yang betul-betul prihatin dengan masalah ni. Mengapa mereka tak pergi tonggeng punggung mereka dekat dengan Bukit Bintang tu? Tempat yang kita tahu di Kuala Lumpur tu, Bukit Bintang ada satu tempat atau kawasan yang amat popular bagi mereka-mereka yang macam ni. Ataupun mereka boleh datang atau mengadu kepada kita punya bekas Pesuruhjaya PAH dulu. Ajak dia pergi. Itu baru betul-betul. Ini tidak. Mereka mengatakan mereka mewakili veteran Angkatan Tentera, membuat satu perkara yang di luar daripada kehendak persatuan. Dan saya sekali lagi lah, saya menyeru lah kepada mungkin kepada Presiden Persatuan Angkatan Tentera sekali, lihat siapa mereka ini. Kerana saya tengok dalam gambar tu kebanyakannya adalah golongan mamak-mamak yang bersekongkol dengan apa ni, Ibrahim Ali punya NGO ni, apa? Perkasa. Mana-mana kita tengok yang berhubung dengan demonstrasi yang semacam ni, yang rasis ni, adalah keluarnya daripada mamak-mamak yang dipimpin oleh Ibrahim Ali ni. Dan insya-Allah sahabat kita boleh sambung kalau ada. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai seorang Islam dan menjadi pimpinan PAS kawasan, amat duka cita lah. Sangat sedih apa yang berlaku. Kalau kita pimpinan besar kita yang tertinggi kita mementingkan Islam, penting akhlak Islam itu ditunjukkan. Jangan tonggeng punggung di rumah orang, tak baik. Tak baik semua itu. Ini pula bekas tentera, veteran. Apabila buat kata veteran, dia adalah bekas. Saya menyeru kepada Datuk Mat Gani sebagai ketua persatuan sekarang ini, seluruh Malaysia di bawah naungan beliau, tolong cek balik siapa yang tonggeng punggung ni. Ambil tindakan sepenuhnya. Begitu juga bagi pihak polis, mesti mencari siapa dia ni. Adakah dia ni sebagai ahli sabotaj ataupun dia adakan saja untuk menonjolkan perkara-perkara yang tak baik. Ini salah. Saya berkhidmat dalam tu bukannya cara baca ini dia punya tingkah laku. Kita ada disiplin yang tinggi. Kita mengatakan bekas tentera veteran tinggi akhlak, tinggi budi bercara dan tinggi disiplin. Adakah ini tinggi disiplin? Ini dah salah, menyalahi agama. Tolong kepada pihak-pihak yang berkenaan yang mencari jalan untuk kepentingan Islam, tolong cari orang siapa dia ni. Jangan membabitkan veteran, jangan membabitkan bekas persatuan bekas tentera Malaysia. Malu. Saya sebagai ahli persatuan malu perkara ini berlaku. Soalan ketiga, baru-baru ini masyarakat di Malaysia menyambut
Hari Ibu pada 13 Mei 2012. Ada pandangan lain menyatakan Hari Ibu tidak sesuai disambut oleh umat Islam. Minta komen YDP. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam masalah menyambut Hari Ibu yang telah menjadi kebiasaan kepada rakyat di dalam negara kita ini, memang sentiasa timbul dua pandangan. Satu, pandangan ulama mengharuskan, kerana berdasarkan kepada Islam memang menuntut kita sentiasa memuliakan ibu-ibu kita, sehingga Allah selepas menyuruh manusia ini mengabdi diri kepada Allah, terus supaya kita berbuat baik kepada dua ibu bapa. Berbuat baik kepada dua ibu bapa ni dalam setiap masa. Dan sekiranya kita nak mengkhususkan satu-satu hari untuk lebih lagi kita memuliakan mereka pada hari itu, maka pandangan pertama mengatakan tidak ada apa masalah, diharuskan oleh Islam. Sementara pandangan yang kedua daripada ulama yang muktabar juga mengatakan sambutan Hari Ibu ini adalah haram, kerana dia diambil daripada sambutan-sambutan yang diasaskan oleh orang-orang Kristian di Barat. Jadi apa yang diasaskan pada asalnya, mereka memuliakan ibu kepada Nabi Isa AS, Maryam. Kemudian mereka mengatakan Mother of the Church, memuliakan ibu kepada segala gereja. Maka oleh kerana ada kaitannya dengan gereja, maka pendapat yang kedua ini mengharapkan kita menyambut Hari Ibu. Tetapi kalau kita melihat kepada perbincangan-perbincangan lebih luas lagi, sebenarnya sambutan Hari Ibu ini memang tidak ada satu nas yang qat'i. Tidak ada satu ayat Quran dan tidak ada satu hadis yang secara jelas menyebut tentang Hari Ibu. Yang adanya tentang Hari Raya Aidil Adha, Hari Raya Aidul Fitri. Yang dua itu tidak dipertikaikan. Tapi tentang perayaan-perayaan lain, termasuk perayaan Hari Ibu, Hari Merdeka, Hari Merdeka dan sebagainya, tidak ada nas. Itu perayaan yang kita buat atas peristiwa-peristiwa besar untuk kita memperingatinya. Tidak ada apa-apa masalah. Cuma Hari Ibu ni kerana ada kaitan dengan Maryam, anak Imran, ibu kepada Nabi Isa AS, dan kaitan dengan gereja, maka menyebabkan ulama yang memberi pandangan kedua ini mengharamkannya. Lebih baik tak usah kita sambut. Kalau kita sambut mungkin membawakan kepada dosa dan sebagainya. Oleh kerana dia ni tidak ada nas yang putus daripada Quran dan Sunnah, biasalah berlaku khilaf, berlaku perselisihan pendapat di kalangan ulama-ulama yang muktabar. Sebab itu kita lihat dalam fiqh pun ulama-ulama empat mazhab boleh berselisih pendapat dalam perkara-perkara yang tidak ada nas, yang porok, yang kecil-kecil, cabang-cabang, yang rantai-rantai dalam fiqh. Jadi ulama berselisih pendapat, namun mereka tetap menghormati di antara satu sama lain. Al-Imam Syafi'i ada berbeza pendapat dengan Imam Malik, tapi dia menghormati Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal ada berbeza pendapat dengan Imam Syafi'i, tapi dia sangat menghormati Al-Imam Syafi'i. Dan kita juga, apabila pendapat-pendapat ini dikeluarkan oleh ulama-ulama yang terkemuka, yang kita percaya kepada ilmu mereka, jadi kita letakkanlah satu benda yang khilaf. Tak payah kita perbesarkan. Bagi mereka yang tak setuju, tak usahlah menyambutnya. Bagi mereka yang cenderung kepada pendapat yang mengharuskan, bolehlah menyambut Hari Ibu. Tetapi sambutan pun mestilah dalam kerangka yang dibenarkan oleh syarak. Jangan pula sambut Hari Ibu dengan menari, dengan berjoget, dengan menyanyi, tak tentu halah akhlak. Itu memanglah tidak dibenarkan oleh syarak. Termasuk sambutan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha pun, walaupun disebut dalam Quran dan hadis, tetapi kita menyambutnya pun dalam kerangka batas yang dibenarkan oleh syarak. Jadi bagi saya, dalam masalah khilaf ini, saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama tadi. Kita memilih harus kita menyambut Hari Ibu ini untuk kita dapat memuliakan lagi ibu kita pada itu secara lebih khusus daripada hari-hari yang lain.
Dan dari satu sudut lagi memperingatkan orang-orang yang selalu lalai dan tak ingat kepada ibunya, dengan adanya hari-hari seperti ini, kurang-kurang setahun sekali dia teringat juga kepada ibu dia teringat juga apa dia buat pada ibu dia. Mudah-mudahan dia mohon maaf, dia mendoakan ibunya, mudah-mudahan dia akan jadi anak soleh, dan mudah-mudahan dia mendapat redha ibunya, kerana redha Allah itu bergantung dengan keredaan ibu bapa. Kalau ibu bapa marah kita, tak suka pada kita, benci pada kita dengan sebab kita tidak berpegang kepada ajaran Islam, maka menyebabkan Allah pun tak redha kepada kita. Mudah-mudahan dengan sambutan-sambutan seperti ini, kita dapat mempereratkan lagi ikatan kita dengan ibu bapa kita, dan menjadi sebahagian daripada amal soleh yang kita akan bawa berhadapan dengan Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ibu tu peranan dan sumbangannya kepada masyarakat, kepada anak memang tidak dinafikan, tidak dapat dinafikan. Sebab setiap manusia mesti ada seorang ibu. Jadi kalau kita lihat 40 minggu seorang ibu tu mengandungkan anaknya, sehinggalah melahirkan, membesarkan, menyusukan, dan penat lelah seorang ibu tidak dapat dibayar dengan apa-apa ganjaran sebenarnya. Tetapi pada sambutan Hari Ibu ini, anak-anak seperti yang kita nyatakan tadi memperingati jasa ibu ini dengan memberi hadiah. Ada yang membawa pergi makan di hotel-hotel sebagai menghargai ibu ini. Jadi dikirakan tidak salah, tetapi sebenarnya bagi saya hadiah yang paling besar daripada seorang anak ke seorang ibu ialah untuk menjadi seorang anak yang soleh. Dan sebenarnya dia tidaklah mengharap apa-apa balasan. Jadi bagi seorang anak itu, bagi saya, kalau jasa yang paling besar selain pada hadiah yang diberi pada Hari Ibu ialah pertama mendoakan, mengambil perhatian kepada ibunya sampailah ke akhir hayatnya. Kemudian bagi anak-anak yang telah mendapat kesedaran, sedikit sebanyak kesedaran yang diperolehi semasa belajar di universiti dan sebagainya, adalah untuk memahamkan dan memperingatkan ibu-ibu tentang peranan kita sebagai seorang Muslim sebenarnya. Jadi kalau sekiranya ibu-ibu yang masih belum faham dalam konteks pilihan raya contohnya, adalah peranan anak untuk memperingatkan dan memberitahu pemimpin mana yang harus kita pilih. Bagi saya itulah yang paling besar hadiah seorang anak kepada ibunya. Dan bagi seorang ibu pula kepada anaknya, bagi anak-anak yang masih lalai, masih tidak tahu, seorang ibu yang sedar akan kehendak Islam, kehendak syariat, hendaklah memperingatkan anak-anaknya, dan juga kita dalam segi pilihan raya untuk memperingatkan anak supaya balik mengundi dan memberikan undi kepada PAS dan juga Pakatan Rakyat. Dalam kita lihat ada ketikanya disambut Ibu Misali, sambut ibu anugerah Ibu Misali. Bagi saya Ibu Misali yang kita lihat dalam sejarah dan sirah ialah sebagaimana Khawla, seorang sahabiah yang mempunyai 3 orang anak. Anak yang pertama syahid, gugur dalam peperangan. Dia tidak menangis. Yang kedua begitu juga, dia rasa gembira. Dan yang ketiga, apabila yang ketiga itu gugur juga, masa itu dia menangis. Sebab dah tidak ada lagi anak dia yang dapat syahid di dalam peperangan. Dan juga saya rasa Ibu Misali ialah kalau sekiranya dapat melahirkan anak-anak yang berani seperti Sayyidina Umar Al-Khattab, yang mana kita semua tahu akan keberanian Sayyidina Umar ini dalam menegakkan Islam.